أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا فيفقهوا أقوالنا. اللهم ارزقنا فهما وزدنا علما، آمين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayah serta redanya Allah Subhanahu wa taala maka kita dapat lagi bersama-sama pada malam ini untuk kita menunaikan tanggungjawab kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat dituntut oleh Allah dan Rasulnya, dan juga dapat kita meluangkan masa untuk kita terus melihat dan mengkaji sedikit sebanyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita masih lagi membicarakan hadis yang ke-9 daripada matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, iaitu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, berkenaan dengan hadis suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan daripada Nabi berkenaan dengan kita terlalu banyak berselisih ataupun kita terlalu banyak mempersoalkan apa yang telah difardukan kepada kita yang disampaikan melalui hadis ataupun melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada baik kalau saya bacakan sekali lagi hadis berkenaan untuk kita sama-sama murajaah, mengingat kembali. Yang mana hadis ini sebenarnya yang saya maklumkan tadi daripada Abi Hurairah, iaitu Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Abdul Rahman ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu min mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis daripada Abdul Rahman tadi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan bersabda, apa yang aku tegahkan kamu daripadanya maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya barang yang kamu kuasa. Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu oleh kerana banyak segala pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Kita telah bincangkan bahagian yang pertama daripada hadis ini, iaitu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini telah meminta umat Islam ataupun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjauhi apa yang dilarang dan melakukan apa yang telah diperintahkan. Dan hari ini ataupun malam ini kita akan bicarakan bahagian yang kedua. Apakah bahagian yang kedua? Iaitu kebinasaan oleh banyak pertanyaan dan perselisihan terhadap nabi-nabi. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis berkenaan bahawa umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang dan hendaklah melakukan perkara-perkara yang telah diwajibkan ataupun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Rasulullah menerangkan bahawa sebab kebinasaan orang-orang yang terdahulu, iaitu orang-orang ataupun umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kerana banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Bahawa antara sebab umat yang terdahulu itu binasa, bukanlah kerana apa, tetapi kerana banyaknya perselisihan mereka ataupun khilaf mereka terhadap apa yang telah diperintahkan oleh nabi mereka. Sedangkan apa yang diperintahkan oleh nabi mereka itu adalah sebenarnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak soalan, terlalu banyak pertikaian. Apa yang boleh, kenapa dibolehkan, apa yang haram, kenapa diharamkan, kenapa tidak dihalalkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menyatakan, Allah Subhanahu wa taala, lupa pula ayatnya. Wa ma nahaitukum anhu, subhanallah, tak ingat. Tak apa, nanti kalau ingat saya sebutkan. Tapi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa yang diperintahkan maka hendaklah dilaksanakan. Dan apa yang dilarang maka hendaklah dijauhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga dalam ayat berkenaan, dan umat Islam ataupun umat nabi-nabi ataupun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengambil sesuatu selain daripada apa yang telah diperintahkan atau apa yang telah dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang halal itu telah jelas. Begitu juga apa yang haram itu juga telah jelas. Maka tak boleh nak ambil sesuatu yang selain daripada apa yang telah diperintahkan. Dan tidak boleh nak melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahamkan dari keterangan ini iaitu bahawa mereka yang telah binasa dan rosak bukan kerana kurangnya kekuatan mereka, tetapi kerana banyak sangat pertanyaan yang sengaja mereka ada-adakan. Umat yang terdahulu binasa kerana mereka sengaja mengada-ngadakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepatutnya. Sedangkan kalau ikutkan zahir daripada perintah dan juga larangan itu adalah jelas dan mudah. Tetapi biasalah manusia dengan nafsunya, dengan kecenderungannya, maka mereka akan cuba mencari helah. Cuba mencari sebab. Kalau sesuatu itu dilarang, maka mereka mencarilah punca-punca mana, sebab-sebab apa, sampailah apa yang mereka dilarang itu akhirnya dibolehkan. Dengan sebab-sebab berkenaan. Dan begitulah sebaliknya. Allah dah suruh kita untuk berbuat sesuatu, Nabi dah suruh kita untuk melakukan sesuatu, maka dicari-carinya sebab sampailah akhirnya mereka menemukan mengikut hawa nafsu mereka sebab yang membolehkan mereka tidak melakukan perintah berkenaan. Dan itu menjadi sebab kepada kebinasaan umat yang terdahulu. Sama ada Bani Israelnya baik ke dan sebagainya. Kaum-kaum yang telah dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Atau banyak pula masalah yang mereka reka-rekakan sebagai tanda bantahan terhadap perintah yang diminta mereka untuk kerjakan. Cari-cari sebab, alasan supaya mereka tak buat. Kan? Tak cukup duit lah dan sebagainya, tak cukup masa lah, tak cukup tenaga lah, tak ada ruang lah dan sebagainya. Itu semua adalah sebab-sebab yang sengaja dicari. Contoh yang paling mudah ialah tak lama lagi ni apa? Korban. Kan? Jadi mulalah mencari alasan untuk tidak melakukan korban. Sedangkan Nabi SAW ada diriwayatkan bersabda, barang siapa yang tidak melakukan korban sedangkan dia mampu, maka Nabi kata jangan dia mendekati masjid-masjid kami. Maksudnya beratnya, walaupun tak wajib. Ulama kata khususnya Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i kata tak wajib, tak jatuh kepada fardu ain. Tetapi ia adalah sunat ab'ad, sunat yang sangat dituntut. Untuk kita lakukan setiap kali datangnya Idul Adha tu.
Kerana itu adalah ibadat yang paling afdal bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Ibadat yang paling dituntut untuk orang yang tidak mengerjakan haji ialah berkorban pada hari raya dan juga pada hari-hari tasyrik. Kalau sebelum ni kita tak buat, tak apalah sebelum ni. Habis sekarang ni kena azam lah. Kan? Kena cari sebab, kena cari jalan, kena cari penyelesaian untuk kita turut bersama-sama berkorban. Peluang dah banyak. Contoh je lah kan. Bukannya nak kempen mesti berkorban di surau An-Nur, tak. Tapi peluang dah banyak untuk kita buat korban. Nak yang murah ada, kan? Nak yang premium pun ada, nak yang 300 pun ada, nak yang 7,000 pun ada, kan? Terpulang pada kita sendiri. Tetapi kena cari jalan, supaya kita melakukan apa yang diperintahkan, sesuatu yang sangat dituntut di dalam agama kita kalau datangnya hari raya Idul Adha. Jadi mereka itu binasa kerana mereka mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan, mencari sebab. Mana yang dikatakan tadi tu. Sampaikan akhirnya mereka membolehkan diri mereka untuk mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Itu kerja orang yang umat-umat yang terdahulu yang akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanglah Nabi telah meminta supaya umatnya ini azabnya ditangguhkan sampai ke hari akhirat. Tapi itu jaminan ke untuk kita selamat? Bukan jaminan. Nabi hanya tangguhkan. Minta Allah tangguhkan balasannya, tidak diberi sejurus sahaja kita melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya. Sebagai suatu peluang untuk kita bertaubat, untuk kita kembali dan sebagainya. Tapi jangan jadikan alasan untuk kita sengaja meninggalkan yang diperintah dan membuat perkara yang dilarang. Mereka tidak sedar bahawa kerana banyak pertanyaan mereka, banyak pula jawapan kepada mereka yang pada hakikatnya bukan menyenangkan tetapi menambah lagi kesusahan mereka. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya akhirnya menyusahkan suatu perintah yang mudah sebenarnya. Suatu larangan yang mudah sebenarnya. Tapi akhirnya pertanyaan-pertanyaan lanjut itu yang akhirnya hanyalah menyusahkan sebenarnya. Menyusahkan ibadat yang hendak dilakukan. Sedangkan kalau pada asalnya itu mudah. Selalunya yang kalau penceramah-penceramah dia akan bagi misalan tentang peristiwa lembu betina itulah. Kan surah yang kedua tu. Bagaimana arahan mudahnya awalnya hanya antazbahu baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya minta untuk menyembelih seekor lembu betina. Cukup. Kalau mereka terus kerjakan, maka selesailah tuntutan berkenaan. Tetapi kerana pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kemudian dia pun berkata kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Tuhan Musa. Dia tak mengaku lagi Tuhan dia tu. Kan? Dia tak mengaku lagi Allah. Kan? Dia tak mengaku Allah. Dia bercakap dengan Musa, tanya lagi Tuhan engkau ya Musa. Bukan Tuhan kami, Tuhan engkau. Kan? Itu perangai orang Yahudi. Jadi janganlah kita sama juga perangai macam orang Yahudi. Perangai ataupun kaum yang telah mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu ada pula pertanyaan yang bukan-bukan, sebagaimana pertanyaan kepada Nabi Isa alaihi salam, iaitu adakah Tuhan engkau berkuasa menurunkan hidangan dari langit? Syekh Dr. Mustafa Ar-Rahman pun kata ada juga pertanyaan ni, pertanyaan yang bukan-bukan. Maksudnya pertanyaan yang apa nak kata? Pertanyaan yang bukan-bukan ni. Yang ngada-ngada lah.
Kan? Yang sengaja mencabar Nabi mereka ataupun Nabi Isa pada masa itu. Kalau betul lah Tuhan berkuasa, maka hendaklah Tuhan turunkan hidangan daripada langit. Barulah mereka beriman. Dan sebagainya. Sedangkan perkara itu mudah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi itu bukan menjadi asas sepatutnya kepada pertanyaan mereka. Soalan-soalan yang remeh, soalan-soalan yang mengata pun tidak menjurus kepada pokok persoalan itu sendiri. Sebenarnya. Itu pun kadang-kadang pun kita dapat sekarang ni pun sama juga. Kan ada yang sengaja tanya benda-benda yang tak sepatutnya ditanya. Kan? Bertanya perkara-perkara yang bukan pokok. Sengaja untuk mencari-cari alasan, sengaja untuk menyesatkan fikiran orang yang ditanya. Dalam Al-Quran ada diceritakan berkenaan dengan pertanyaan orang-orang zaman dahulu yang diadakan dengan bermacam-macam maksud. Antaranya ada yang minta penjelasan atas suatu perintah. Ini yang kita sebut tadilah. Mereka tidak hendak melakukan perintah itu selagi belum diberi penjelasan satu persatunya. Sebagaimana yang pernah berlaku pada kisah Baqarah, iaitu lembu betina yang diperintahkan kepada Bani Israel untuk disembelih kerana suatu sebab yang tertentu. Macam yang kita sebut tadi. Asalnya mudah saja. Antas bahu Baqarah saja. Sembelihlah mana-mana lembu betina. Kan? Maka selesailah sudah perintah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sengaja ditanya tentang perbuatan berkenaan lembu macam mana, kala apa, umur berapa, nama apalah, penuh-penuhnya lah. Kan? Dan sebagainya. Menyebabkan hingga akhir-akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan wakadu an yaf'alun. Ataupun macam mana ayatnya tu. Tetapi terjemahannya sampai hampir sahajalah mereka tidak dapat melakukan perintah berkenaan. Kerana banyak tanya, kerana banyak soal, banyak songel, kan? Sedangkan perintah tu mudah pada awalnya. Menurut asal perintah, mereka boleh sembelih mana-mana lembu yang mereka kehendaki, kan? Tetapi mereka tidak mahu menurut perintah itu begitu sahaja. Malahan mereka minta penjelasan tentang umurnya, warnanya dan hal keadaannya. Dalam surah Al-Baqarah yang kita sebut tadilah. Banyak sangat perincian, banyak sangat songel. Sehingga kan akhirnya menyusahkan mereka sendiri. Dengan demikian mereka sendiri menyusahkan diri mereka kerana lembu yang dikehendaki tidak mudah didapati, melainkan seekor saja yang dan harganya tersangatlah mahal. Menurut riwayat, harganya adalah seberapa banyak ketul emas yang dapat diisi dalam kulitnya. Dah dilapar, isikan dengan emas, ketul emas. Selagi mana boleh isi, maka itulah harganya. Kan tambah susah. Kan, menyusahkan diri sendiri. Terpaksa kumpul emas lah, kutip sana, kutip sini lah, kerana harganya terlalu mahal, kerana lembu yang sangat disayangi. Kalau ikutkan kisahnya milik sepasang anak yatim, kan? Dan sangat cantik, lembu tu sangat disayangi lah. Kan? Sehingga kan walaupun akhirnya mereka setuju nak jual, tapi harganya terlalu mahal. Kan, menyusahkan diri sendiri sahaja. Namun demikian mereka terpaksa juga membelinya untuk disembelih, kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Juga menurut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kebinasaan mereka adalah kerana perselisihan terhadap nabi-nabi. Yang kedua juga, mereka binasa kerana mereka terlalu banyak perselisihan dengan nabi yang telah diutuskan kepada mereka. Ada saja yang tak kena di hati mereka, bagaimanapun jujur pimpinan untuk membawa mereka ke jalan yang betul. Walaupun nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu memang berhasrat
sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya untuk membawa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerana terlalu banyak perselisihan dengan nabi yang telah diutuskan, maka menyebabkan akhirnya mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap juga membantah, menyalahi dan menentang dengan perkataan yang tak sopan dan dengan perbuatan yang kasar lagi kejam. Ini semua adalah gejala yang menyebabkan mereka kufur dan akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, jadi pertanyaan ni tak bagus ke? Pertanyaan bagus. Bukan kata pertanyaan tak bagus. Ada kata-kata hikmah betul, sesuatu perkara itu taklah dimulakan dengan pertanyaan. Bayangkan, tapi pertanyaan yang macam mana? Pertanyaan yang jujur, memang nak tahu sebab dia tak tahu. Bukan pertanyaan yang sengaja direka-reka untuk mencari alasan, untuk melengah-lengahkan sesuatu perkara dan sebagainya. Jenis-jenis pertanyaan. Ini menurut Dr. Mustafa Abdul Rahman. Pertanyaan ada banyak jenis. Ada yang dikehendaki, ada pula yang tidak dikehendaki. So ada banyak jenis. Ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Ada yang diperlukan, ada yang tidak diperlukan. Ada yang baik, ada yang tidak baik dan sebagainya. Kalau diringkaskan, maka dapatlah dibahagikan kepada 3 jenis. Pertanyaan boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama, pernyataan orang yang tidak tahu akan kewajipan agama seperti berwudu, solat, puasa dan lain-lain dari hukum yang wajib diketahui dan dipelajari untuk diamalkan. Itu jenis yang pertama. Ini pertanyaan orang yang tidak tahu tentang kewajipan, apa yang perlu dilakukan, bagaimana nak buat dan sebagainya. Ini maksudnya soalan yang betul-betul autentik lah. Autentik ditanya sebab dia memang tak tahu. Bukan sengaja-sengaja nak bertanya perkara yang dia tahu untuk menguji ke dan sebagainya. Tapi betul tak tahu, tanyalah, tak ada masalah. Apatah lagi pertanyaan itu yang berkaitan dengan untuk melakukan perkara-perkara yang berupa ibadah, wuduk dan sebagainya, solat sunat dan sebagainya. Tak tahu macam mana nak buat solat sunat. Apa beza solat tahajud dengan solat hajat, contohnya kan. Apa bezanya solat taubat dengan solat tahajud? Apa bezanya solat duha? Kalau tak tahu, tanyalah. Nanti akan diterangkan. Kalau betul tak tahu, genuine tak tahu, tak apa. Itu digalakkan. Soalan-soalan sedemikian digalakkan. Apa hukumnya seorang yang berpuasa sunat sedangkan dia masih lagi ada hutang berpuasa? Tak apalah, tanyalah. Kan? Itu ada beberapa pendapat dan sebagainya. Kita tak berminatlah nak mengulas pada malam ni. Tapi kalau betul dia berkaitan dengan sesuatu ibadat yang memang dia tidak pasti, dia tidak tahu, maka itu adalah pertanyaan yang baik. Sebab dia nak tahu bagaimana perbezaannya, bagaimana ibadat dan sebagainya, untuk memastikan apa yang dilakukan itu betul-betul menurut syariat. Yang kedua, pertanyaan orang yang hendak menambah pengertian dan fahaman dalam sesuatu masalah dalam agama. Nak tanya lebih lanjut tentang sesuatu permasalahan dalam agama. Kalau yang pertama tadi tidak tahu, yang kedua nak tanya dengan lebih lanjut sesuatu permasalahan yang memang dia tidak tahu ataupun dia masih perlukan penjelasan. Itu pun tidak mengapa di sisi agama. Boleh, tak ada masalah. Tidak dilarang, malah digalakkan. Sama ada yang berkenaan dengan hukum ibadat maupun yang bertalian dengan muamalah seperti jual beli. Halal ke, haram ke, boleh ke, tidak ke. Apa ciri-ciri riba, apa jualan-jualan yang syubhah dan sebagainya. Apa unsur-unsur riba, sewa beli dan sebagainya. Apa yang wajib dizakatkan, apa yang tak wajib dizakatkan, apa yang terlepas, apa tempoh haulnya, nisabnya dan sebagainya. Itu tak apa.
Sebab dia nak mengetahui yang lebih lanjut supaya dia boleh lebih faham terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, jenis soalan yang ketiga adalah pertanyaan orang dalam perkara yang tidak difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis yang ke-9 ini. Kerana pertanyaan seperti ini hanya mendatangkan kesukaran sahaja. Dan Nabi pernah menyatakan bahawa sesuatu yang didiamkan itu adalah rahmat untuk kamu. Dan janganlah kamu bertanyakan lagi. Yang Allah tidak sebut, yang Nabi tidak sebut, maka jangan tanya banyak-banyak sangat. Kan? Main bola ni halal ke haram? Syarak ke tak syarak? Kan? Atau apa lagi? Main golf. Kan? Orang menebas lalang, dia menebas bola. Kan? Haram ke tak haram? Kan? Dalam agama tak disebut. Dalam kaedah syaraknya, aslu syai' al-mubah. Asal sesuatu perkara tu diharuskan. Itu kaedah fiqh. Yang tidak dinyatakan haram ataupun halal dengan jelas, maka dia adalah mubah. Dia adalah harus. So jangan tanya banyak-banyak. Tanya banyak-banyak itu yang menyusahkan diri sendiri. Yang penting benda tu tidak menyalahi syarak, maka halal lah. Kan? Contohnya, naik bas ramai-ramai ni boleh ke? Contohlah kan. Zaman Nabi tak ada bas. Mana Nabi nak sebut? Jadi yang macam itu tu tak payahlah kita terlalu mempersoalkan. Cuma yang pastinya suatu yang melalaikan tu haram hukumnya. Suatu yang melalaikan tu haram. Contoh yang Nabi pernah sebut, catur. Catur tu Nabi pernah sebut, suatu yang tidak digalakkan, boleh jatuh kepada haram. Sebab dia melalaikan. Main tu lalai sampai tak ingat solat, tak ingat apa. Kan? Bukannya maksudnya catur saja, tapi semua perkara yang melalaikan. Jadi walaupun asalnya halal, tapi kalau dia sampai melalaikan daripada tanggungjawab untuk melakukan ibadat dan sebagainya, maka dia boleh jatuh haram. Sayyidina Ali telah berkata bahawa sewaktu turunnya ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang maksudnya menyatakan bahawa siapa yang berkuasa pergi ke Baitullah, wajiblah dia mengerjakan haji. Maka dikala itu ada orang yang bertanya, adakah haji itu pada tiap-tiap tahun, ya Rasulullah? Ini sahabat bertanya. Bila ayat tu turun, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, haji itu tiap-tiap tahun ke? Kan? Sedangkan Allah kata, bagi orang yang berkuasa, maka dia hendaklah mengerjakan haji. Siapa-siapa sahaja yang berkuasa, hendaklah mengerjakan haji. Maka sahabat pun bertanya, tiap-tiap tahun ke ya Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar pertanyaannya tetapi tidak diendahkan. Nabi dengar tapi Nabi tak jawab. Sampai sahabat itu bertanya 2 ataupun 3 kali. Nabi dah tak jawab, Nabi tak endahkan, dia tanya lagi, tiap-tiap tahun ke ya Rasulullah? Nabi tak endahkan lagi, tiap-tiap tahun ke ya Rasulullah? Kemudian baginda akhirnya bersabda, dah 2-3 kali sahabat tu tanya, akhirnya Nabi pun diriwayatkan bersabda, hampir sahaja aku menjawab ya. Dah tanya bertalu-talu, Nabi pun kata hampir sahaja aku menjawab ya. Kalau aku berkata ya, tentulah jadi wajib tiap-tiap tahun. Kalau demikian kamu tiada sanggup mengerjakannya, maka tinggalkanlah aku selama aku tinggalkan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu telah binasa kerana banyak pertanyaan mereka dan banyak pula bantahan mereka terhadap Nabi mereka. Nabi kata, itulah maksudnya jangan banyak tanya.
Allah dah kata bagi yang berkuasa untuk kerjakan haji, maka kerjakan. Kalau Nabi jawab ya, Nabi kata memang tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun lah Encik Kamal pergi haji. Kan? Larat ke? Kan? Dia tanya Encik Kamal ke, ni saya kat depan ni larat ke? Kan? Nak bawa badan pun susah dah. Nak sembelih lembu besok ni tak tahu larat ke tidak. Kan? Tak tahu lagi. Jadi pada perkara-perkara yang memang Nabi diamkan, maka kita jangan terlalu banyak persoalan. Kerana dia akhirnya akan menyusahkan kita sendiri. Apabila Nabi bersambung, apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu perintah, maka kerjakanlah daripadanya barang yang kamu kuasa. Dan apabila aku tegahkan kamu dari suatu perkara, maka hendaklah kamu jauhkan dia. Kalau Nabi perintah, maka buat sekadar yang kita mampu. Kan? Kalau Nabi tegah, maka tinggalkan. Ataupun maka jauhkan kita daripada melakukan perbuatan berkenaan. Kemudian Allah pun menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Suratul Maidah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya dari sesuatu yang jika dijelaskan kepada kamu, tentu akhirnya akan menyusahkan kamu. Allah dah sebut, maka tunaikanlah sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu banyak bertanya-tanya tentang perkara yang tidak sepatutnya, yang akhirnya akan menyusahkan kita sahaja. Menurut petunjuk hadis ini, seorang adalah dikehendaki melakukan hukum yang diwajibkan, meninggalkan larangan yang telah dipentingkan, dan jangan membangkitkan sesuatu yang tidak diterangkan atau bertanya perkara yang sulit untuk difahamkan atau menimbulkan masalah-masalah yang menyusahkan. Asalnya buat dan tinggal, sesuatu yang dilarang ataupun disuruh. Sesayugia difahamkan bahawa hadis tersebut bukanlah bererti melarang sama sekali daripada bertanya. Bukanlah maksudnya kita langsung tak boleh bertanya. Hanya yang dilarang ialah pertanyaan yang bukan-bukan. Pertanyaan yang melirit-melirit, pertanyaan yang tidak penting, yang tidak menyentuh secara langsung dengan perkara yang asas. Itu yang kita dilarang. Yang tidak ada hubungan dengan ilmu. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang bertanya tentang dirinya di akhirat kelak. Adakah dia dalam neraka atau syurga? Ada yang bertanya, Nabi, aku masuk neraka atau masuk syurga? Kan? Kalau Nabi jawab kau masuk neraka, memang tak akan masuk syurga. Jadi jangan tanya. Begitu juga kalau kita bertanyalah pada mana-mana orang, agak-agak amalan aku ni diterima ke tidak? Tadi aku sembahyang sunat 1000 rakaat malam tadi. Kan? Agak-agak Allah terima ke tidak? Tak payah, itu bukan urusan kita. Sama ada Allah menerima amalan atau Allah tidak menerima, itu bukan urusan kita. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sembahyang 5 kali sehari semalam, sunatnya lagi tambah, kan, rawatibnya lagi tanpa tinggal, jangan tanya, jangan persoalkan, sebab itu adalah hak Allah. Jangan kita tanya aku ikhlas ke tidak tadi. Itu bukan hak kita, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita diperintahkan hanya lakukan perkara-perkara berkenaan, ibadat-ibadat berkenaan. Yang kita boleh buat ialah memohon supaya Allah menerima, tapi jangan persoalkan. Sama ada ia diterima Allah ataupun tidak. Itu bukan tugas manusia. Sama jugalah tadi macam pertanyaan sahabat, masuk neraka ke masuk syurga? Sebab masuk syurga dan neraka pun bukan urusan Rasulullah SAW.
Kita masuk syurga pun atas ihsan Allah. Kan? Masuk syurga atas ihsan Allah. Bukan kita masuk syurga sebab amalan, sebab tawaduk kita dan sebagainya. Oh, bukan. Sebab manusia tidak akan dapat melakukan ibadah yang setanding dengan balasan syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusahalah, berusaha nak ikhlaskan diri, berusaha nak taat dengan sebaik-baiknya. Kan? Solat dengan sebaik-baiknya, wuduk dengan sebaik-baiknya. Kan? Sempurna syarat dan sebagainya. Itu usaha kita. Usaha kita setakat di situ. Terima atau terima tidak, itu terpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun ada kata dalam hadisnya, kan, dalam hadis Jibril tu kan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Nabi sebut apa dia ihsan tu ialah apabila kita boleh beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan bayangkanlah susuk tubuh zat Allah depan kita tu, itu tak boleh lah pula. Kan? Tapi kita tahu Allah sedang tengok kita, Allah sedang menilai kita. Itu usaha manusia. Supaya apa? Supaya kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita menjaga ibadah berkenaan supaya diterima, layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, kata Nabi, fa innahu yaraka. Untuk kita sentiasa sedar bahawa Allah sentiasa memerhatikan apa sahaja yang kita lakukan. Daripada situlah maka akan lahirnya ikhlas, maka akan lahirnya khusyuk, maka akan lahirnya tawaduk, maka akan lahirnya khudu', akan lahirnya takhalli dan tajalli. Itu bermula daripada itulah. Bila kita boleh merasakan bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita di mana sahaja, pada setiap ketika, pada apa sahaja yang kita lakukan. Barulah timbul ikhlas, barulah timbul taqwa, barulah kita malu untuk melakukan perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Itu ihsan. Ada pula yang bertanya kerana hendak menunjukkan kedegilan hati atau ejekannya, atau bertanya perkara yang sememangnya dirahsiakan Allah dari hamba-Nya. Seperti bertanya, bilakah datangnya hari kiamat? Tanya pula datang hari kiamat ni bila? Sibuklah orang-orang tertentu untuk meramal datangnya hari kiamat. Ada yang kata 2015, tak kiamat pun lagi. Ada yang kata 2022 baru ni, tak kiamat pun juga. Ni ada yang kata lagi 2025. Kita tunggulah betul ke tidak 2025. Tapi adakah itu kerisauan kita? Adakah itu kerisauan kita sebenarnya bila hari kiamat ni? Itu adalah urusan Allah. Yang kita dituntut hanya beribadah seikhlas mungkin, beribadah setekun mungkin, sentiasa memelihara tindak tanduk kita, perbuatan kita. Itu yang Allah hendak kita lakukan. Bukannya sibuk dengan dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sibuk raya ke tak raya, raya ke tak raya. Masuk TV lah dulu jadi penyimpan mod besar raja-raja tu. Baru dah tahu raya tak raya. Yang penting kan puasanya. Ni sibuk dah raya ke tak raya. Timur Tengah 29 hari bulan dah raya. Kenapa kita 30 hari bulan dah raya? Kita bukan ahlinya. So don't ask too much. Yelah, don't ask too much. Apa yang kita bukan ahlinya tu kan. Sebab kalau dah diterangkan pun orang akan tetap persoalkan juga, tak apa dia orang raya dulu kan. Kita dah ahli falak dah bagi tahu anak bulan tak cukup usia lah apa semua kan. Tetap juga orang tanya juga. Sebab itu PL manusia lah. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang Nabi kata ni kan. Sedangkan yang mudahnya dengar je dalam pengumuman orang yang berkuasa, pihak yang berkuasa, kan lebih mudah. Raya tak raya, masalahnya orang Melayu ni lah kan. Yang persiapan raya melebihi daripada puasa sebulan.
Nak rayanya 2-3 hari je, sehari je. Sampai sekarang saya dilaporkan ada lagi yang buat jamuan raya. Dah habis dah Aidilfitri, dah habis dah Syawal, masuk Zulqa'dah, ada lagi. Tadi baru kursus dekat Shah Alam. Ada satu jabatan kerajaan ni yang buat, masih lagi buat jamuan. Sebab dia sekalikan dengan jamuan Aidil Adha katanya. Pula. Ikutlah. Janji dapat makan free kan. Tapi itulah kadang nafsu kita. Walaupun dah terang dan sebagainya, kita masih lagi mempersoalkan suatu perkara yang bukan dalam keahlian kita. Ataupun yang penting tu kita tak tanya, yang kita tanya yang CP-CP sahaja. Terus kita berhenti sampai di situ. Mudah-mudahan ada faedah, ada keuntungan untuk kita bicarakan apa yang telah kita bicarakan dalam kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah bulan depan kita masuk pada petunjuk ataupun dilalah hadis ini. Panjang juga dilalahnya. Bila saya baca tadi, bagus juga kalau kita masih lagi bincangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, saya dan silap dalam kelemahan saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.